Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya sekali lagi, Da'i Luqman, dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya, yang dibawakan khas oleh Econsave. Bandingkan harga kami. Alhamdulillah, Allah panjangkan usia kita. Terus untuk kita menimba ilmu, dan rancangan Mu Tunggu Aku Tanya ini mudah-mudahan semuanya mendapat manfaat daripada setiap episod perkongsian kita, dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita dapat ini kita dapat terapkan dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Namun sebelum tu, saya wawarkan sekali lagi, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share video kita pada kali ini agar semua dapat manfaat yang sama seperti mana kita, insya-Allah, dan juga menjadi saham pahala buat akhirat kita. Topik perbincangan kita pada hari ini ada satu topik yang menarik, iaitu berkaitan dengan pergaulan bebas. Jadi berkaitan dengan ikhtilat ini sudah semestinya ramai daripada kita yang ingin tahu berkaitan dengannya. Dan Islam ini menganjurkan kita untuk melakukan muamalah ataupun untuk kita sentiasa bermasyarakat dengan orang lain. Namun ada batas-batas pergaulan yang perlu kita sama-sama selidiki, kerana kadang-kadang pergaulan yang terlalu bebas ini akan mengundang fitnah, seterusnya mengundang dosa, terus mestinya membawa berbagai ataupun pelbagai persoalan daripada sahabat-sahabat di luar sana. Jadi jom kita lihat soalan yang pertama daripada sahabat penonton kita. Ada pihak yang mengatakan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dalam masyarakat kita sekarang berpunca dari teknologi yang semakin canggih. Bagaimana pandangan Ustaz dalam hal ini? Baiklah, satu soalan yang menarik berkaitan dengan perbezaan zaman. Memang tak dinafikanlah sekiranya kita lihat pada suatu ketika dahulu, zaman dahulunya, sekiranya seseorang itu ingin berkomunikasi dengan orang lain, mereka terpaksa mungkin berjalan jauh, pergi ke pondok telefon dan melakukan panggilan. Namun sekiranya kita lihat pada zaman kini, dengan kecanggihan teknologi pada hari ini, semuanya berada hanya di hujung jari kita. Dan dunia itu semakin singkat dan juga semakin pendek untuk kita sama-sama terokai. Dan disebabkan itu jugalah di antara salah satu punca berlakunya peningkatan pergaulan bebas dan juga maksiat pada hari ini adalah disebabkan oleh canggihnya teknologi pada hari ini. Dengan adanya media massa, dengan adanya teknologi-teknologi yang baharu, gadget-gadget yang baharu, menyebabkan akses untuk melakukan maksiat itu lebih mudah pada zaman kini. Namun begitu, sekiranya kita ingin mengatakan bahawa sepenuhnya ataupun ingin menghukum sepenuhnya, mengatakan bahawa kecanggihan teknologi itu menyebabkan berlakunya pergaulan bebas yang berleluasa, maka itu adalah satu tanggapan yang salah. Ini kerana kalau kita lihat di sebalik kecanggihan teknologi ini memberi lebih banyak manfaat berbanding mudarat. Jadi saudara sekalian, ianya sebenarnya berbalik kepada setiap individu. Kadang-kadang ada orang yang sengaja menyalahgunakan dan mengambil kesempatan dengan kecanggihan teknologi maklumat ini. Namun begitu, kebanyakan orang perlu berbijak ataupun bertindak pandai untuk menggunakan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi ini sebaik yang boleh. Mudah-mudahan terjawablah soalan yang pertama ini. Kita beralih dengan soalan yang berikutnya dengan menonton VT ini. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya bagaimana untuk kita seimbangkan pahala dunia dan di akhirat? Sebagai seorang Islam, kita dituntut untuk bukan sekadar mengejar ukhrawi, bahkan kita juga dituntut untuk mengejar perkara-perkara yang bersifat keduniaan. Kenapa? Kerana Islam tidak mahulah umatnya itu hanya sekadar mengejar ukhrawi sehingga mana hidupnya terumbang-ambing, tidak mencari pekerjaan, tidak bekerja dan juga tidak mendapatkan pendapatan untuk menjara kehidupannya. Dan disebabkan itulah Islam juga menyuruh untuk umatnya memilih ataupun mencari keduniaan di samping dalam masa yang sama tidak dilupakan perkara-perkara yang berbentuk akhirat ataupun ukhrawi ini. Jadi sedang betul sekalian, dan salah satu cara untuk kita nak mengimbangi di antara duniawi dan juga ukhrawi ini adalah dengan bila mana kita bekerja ataupun melakukan suatu perkara, kita tidak lupa akan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya bab berkaitan dengan solat. Dan beruntunglah pekerja-pekerja yang bekerja di Econsave ni, kerana apa? Di setiap Econsave itu telah disediakan surau untuk para pekerjanya melaksanakan tanggungjawab mereka di dalam beribadah dan mengerjakan solat. Jadi saudara betul sekalian, di antaranya lagi cara untuk kita nak mengimbangi di antara duniawi dan ukhrawi adalah dengan kita berniatkan setiap perkara yang kita lakukan itu sebagai satu ibadah. Bagaimana? Sebagai contohnya, kalau kita nak tidur, kita berniatkan pada malam hari sebelum mana kita nak tidur tu, kita nak bangun pada keesokan harinya untuk melaksanakan solat subuh. Maka sepanjang tidurnya pada malam itu menjadi satu tidur yang berpahala ibadah. Sama juga kalau kita memandu kereta dan sebagainya, kita memandu kereta dengan niat untuk pergi ke tempat yang baik, sebagai contohnya pergi ke masjid ataupun surau untuk beribadah, maka pada saat itu sepanjang pemanduan tersebut akan dikira sebagai pahala ibadah. Mudah-mudahan terjawablah soalan yang kedua ini, dan jom kita beralih dengan soalan terakhir, soalan yang ketiga untuk episod kali ini.
Bolehkah kita ikut cakap kawan kita sekiranya ibu bapa kita tidak melaksanakan ajaran yang betul? Itu soalan yang menarik berkaitan dengan hubungan sesama ahli keluarga dan juga hubungan sesama rakan sebaya. Okey, berbalik kepada persoalan tersebut berkaitan dengan ibu ayah mungkin berfahaman yang berbeza ataupun mengikut ajaran yang bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Maka pada saat itu ada kawan-kawan yang lebih baik ataupun yang betul, maka pada saat itu tidak ada masalah untuk kita ikut cara ataupun ajakan daripada kawan kita dan menolak ajakan daripada ibu bapa kita. Namun perlu kita ingatkan, kita melihat ibu ayah kita ni mungkin tak bersefahaman seperti mana yang kita belajar, namun ketaatan kita, hormat kita kepada ibu ayah kita tetap perlu kita jaga. Ini kerana dalam Al-Quran Allah menyebut jelas bahawa sekiranya ahli keluarga kita ataupun ibu ayah kita itu bukan beragama Islam sekalipun, tetap kita perlu menghormati mereka. Kerana apa? Si ayah mencari rezeki untuk kita, membesarkan kita, dan si ibu pula mengandungkan kita selama 9 bulan. Jadi tidak bolehlah sekiranya kita hanya ikut ajakan kebaikan pada kawan kita, namun dalam masa sama kita bersifat derhaka, bersifat kurang ajar dengan ibu dan ayah kita. Oleh itu perlu jaga hubungan dengan ibu ayah kita, dalam masa sama kita mencari ajaran ataupun Islam yang sebenar sekiranya kita boleh berdamping dengan orang-orang yang benar, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawablah ketiga-tiga soalan untuk episod pada kali ini. Mudah-mudahan pertemuan dan juga perbincangan kita dan jawapan-jawapan yang kita kongsikan ini memberi manfaat buat kita semua, insya-Allah. Bertemu lagi dengan saya dan Luqman di lain episod dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.